Assalamualaikum. Hari ni saya nak share dengan tuan-tuan semua cara nak DIY, nak pasang sendiri kabinet untuk dapur. Tapi kabinet yang kita nak pasang hari ni bukanlah baru. Ini kabinet lama. Sebelum ni saya pasang dekat rumah lama lah. Dan bila dah pindah ke rumah baru, saya buka balik dan kita akan pasang balik dekat rumah yang baru ni. Kabinet dapur jenis macam ni sebenarnya memang mudah. Kita boleh pasang, kita boleh buka. Kalau kita pindah rumah, kita buka, kita pasang balik. Dan kalau 10 kali pindah rumah pun tak ada masalah, kita boleh buka, kita boleh pasang balik. Dan bagi saya, kalau saya ada rumah sendiri pun, saya takkan buat kabinet dapur yang jenis permanent melekat dekat dinding dekat dapur tu. Saya prefer jenis kabinet macam ni, lebih mudah. Kalau macam kita nak buat renovation dekat rumah pun, dekat dapur, mudah. Kita boleh pasang kat sebelah sini, kemudian kata nak ubah cita rasa, nak ubah dapur ke tempat lain, kita boleh buka, kita boleh pasang balik dekat dapur tu. Kalau kita buat kabinet dapur yang jenis tempah built-in semua tu, kalau kita nak ubah tak boleh, sebab biasanya kalau kita buka balik yang tu akan rosak. Yang ni tak ada masalah, tuan-tuan nak buka pasang berapa puluh kali pun tak ada masalah, dia takkan rosak. Dan proses untuk buka pasang kabinet dia pun sekejap saja, tak perlukan masa yang lama. Semalam lebih kurang pukul 11 saya pergi rumah lama, saya buka kabinet tu. Okey, kabinet ni saya baru buka semalam. Dan untuk buka tu dalam masa lebih kurang setengah jam saya dah siap buka. Kemudian saya angkat semua kabinet ni, saya masuk dalam kereta, saya bawa ke sini. Kalau ikutkan masa saya beli kabinet ni semua dalam kotak, cuma satu trip sajalah daripada IKEA, saya bawa balik ke rumah, satu trip saja. Tapi semalam sebab saya tak buka yang lain ni, saya tak buka semua sekali, 2 trip lah. Tu pun sebab saya susun tak elok. Kalau saya susun dengan kemas, ada ruang, mungkin satu trip saja semalam. Jadi semalam ni untuk bawa kabinet ni daripada rumah lama ke rumah sini, saya perlukan 2 trip lah. Tapi tak apalah sebab jarak pun dekat, lebih kurang 3 km lebih saja. Dan saya ingat saya masa saya pasang kabinet ni pun dulu, lebih kurang dalam 2 jam macam tu dah siap pasang. Pasang lama sikit lah, tapi kalau nak buka sekejap je, tak sampai setengah jam dah siap buka dah semalam. Okey, dekat dalam rumah masih lagi bersepah, belum siap lagi kemas, banyak lagi barang-barang yang belum bawa. Dan dekat rumah ni kebanyakannya perabot semuanya saya buat sendiri. Ini rak untuk TV pun saya buat sendiri, rak yang ni pun saya buat sendiri, dan ni coffee table saya buat sendiri. Dan untuk internet dah pasang dah semalam. Dah ada internet, TV pun dah bawa, budak-budak ni bolehlah tengok Netflix. Untuk rak TV ni memang saya buat sendiri. Kayu saya gunakan kayu daripada pallet, saya buat frame menggunakan besi, kena welding sikit lah. Kemudian saya lekatkan dekat dinding sebab rumah lama dulu kecil. Jadi untuk jimatkan ruang, semua perabot-perabot ataupun rak-rak semua saya lekatkan dekat dinding lah. Si kecil tengah tidur, yang si kakak baru balik sekolah, malah mandi seorang ni. Okey, yang ni rak ni dulu masa saya buat ni ada video macam mana saya buat rak ni. Dan kebanyakan frame saya gunakan besi. Dan untuk top papan rak semua saya gunakan kayu pine lah, ada daripada pallet, ada yang saya beli kayu yang baru. Tapi kebanyakannya yang saya buat ni saya gunakan kayu pallet lah. Ni contoh coffee table pun saya gunakan kayu pallet. Boleh nampak lagi kesan-kesan paku dekat sini. Tapi yang ni nak buat memang leceh sikit lah, sebab nak kena ketam apa semua. Dan yang saya suka gunakan frame besi ni, dia mudah. Kalau macam kita tengok macam dah buruk macam ni kan, dia mudah je kita keluarkan papan, kita cat balik. Dan untuk kayu ni, kalau kita nak ubah cita rasa, nak tukar color, mudah. Kita sanding, kemudian kita tukar dengan finishing yang lain. So rupa dia akan berubah ikut design yang kita nak lah. Sebab warna ni bergantung pada finishing yang kita gunakan. Dan untuk kabinet dapur, sebab dekat rumah ni memang dah ada kabinet dapur, jadi kabinet yang saya bawa tu saya takkan pasang dekat dapur, saya akan pasangkan dekat sini. Dan saya akan gunakan untuk simpan peralatan-peralatan saya untuk video. Dan juga peralatan-peralatan solar lah, kita akan pasang dekat belakang sini, dekat tempat yang ada meja tu. Meja tu kita akan keluarkan dan kita akan pasang kabinet tu ni kat sini. Dapur masih lagi bersepah, belum sempat kemas lagi. Sebab ada barang-barang yang tak cukup rak untuk letak barang-barang ni, jadi memang bersepah lagi lah. Dan untuk peti ais pun saya dah bawa. Saya bawa sendiri saja. Saya angkat dengan anak lelaki saya, letak dalam kereta, bawa ke sini. Dan sebelum bawa peti ais ni, kita menggunakan peti ais portable lah yang untuk camping ni. Sementara kemudian bila dah bawa peti ais sini, okey lah. Dan ni adalah kabinet yang sedia ada dekat rumah ni, masih lagi cantik. Dan inilah contoh built-in kabinet yang diorang custom. Dan kabinet yang jenis macam ni memang kita tak boleh nak buka. Kalau kita buka memang dia akan rosak. So kalau nak buat renovation dekat rumah ni, nak ubah dapur ataupun nak besarkan dapur ni, kabinet ni memang dah tak boleh pakai. Sebab kalau nak buka memang susah, semuanya daripada plywood. Kita buka memang dia akan pecah sebab design dia memang untuk permanently install. Berbanding dengan kabinet kita nak pasang hari ni, yang tu memang kita boleh buat buka pasang.
Dan ada setengah orang dia prefer gunakan tile sebagai top ni. Sebenarnya memang kita tengok tile ni kita rasa macam kukuh, tapi kalau saya ingat lagi masa mula-mula saya datang rumah ni hari tu, masa saya tengok bahagian ni semuanya dah tercabut, dah pecah, dan ni pun masih ada lagi kesan lah. Masa dia orang repair tu dia tak tukar skeping, dia cuma sambung dan dia tampal sikit lah kat sini. Walaupun tile yang kita ingat kukuh, tapi lama-kelamaan dia akan pecah, dia akan crack. Jadi bagi saya tak semestinya kalau kita gunakan tile ni akan bertahan lama, dia akan crack. Ni pun masih ada lagi kesan-kesan yang crack. Ni memang tunggu masa dia akan pecah lah ni. So bagi saya prefer gunakan kayu, sama ada solid ataupun yang jenis yang veneer lah. First step, kita kena keluarkan dulu semua barang-barang yang ada kat sini. Monitor, printer semua kena keluarkan dulu. Fungsi railing ni adalah sebagai tempat untuk kita sangkutkan kita punya kabinet nanti. Dan untuk kabinet ni, dia kekuatan bukan hanya pada railing saja. Dekat bawah kabinet tu pun ada kaki. Dan railing ni sebenarnya adalah optional. Kalau tuan-tuan tak nak gunakan railing pun boleh. Maksudnya setiap kabinet tu kita skrukan direct dekat dinding. Tapi berdasarkan pengalaman saya pasang sebelum ni, saya rasa kita gunakan railing ni pun lebih mudah dan harga railing pun tak adalah mahal sangat. Sebab kalau kita pasang tanpa menggunakan railing, kemungkinan sebagai contoh kita ada 3 kabinet. Kita takut nanti kabinet yang pertama rendah, kabinet yang kedua tinggi sikit, kabinet yang hujung rendah lagi. So dia nampak macam tak sekata. Kalau kita gunakan railing ni mudah. Railing kita akan lekat dekat dinding. Jadi kita akan letak kabinet dekat sepanjang railing ni, dah tentulah dia akan lebih rata. Dan untuk ketinggian railing ni bergantung pada ketinggian kabinet yang tuan-tuan nak pasang. Semakin tinggi tuan-tuan pasang railing ni, kabinet tu akan semakin tinggi. Tapi jangan terlampau tinggi, takut nanti kaki tu tak sampai, kaki akan tergantung kat bawah ni. So jangan terlampau tinggi sangatlah. Untuk pemasangan yang lepas dekat rumah lama, saya pasang ketinggian railing ni daripada bawah lebih kurang 84.5 cm. Tapi untuk ni saya nak tinggikan sikit, saya akan pasang pada ketinggian 85 cm. Sebab kabinet ni bukanlah untuk kabinet dapur, kabinet untuk saya buat kerja. Dan kadang-kadang saya suka buat kerja sambil berdiri juga. Pernah juga saya buat kerja dekat dapur, ibarat macam standing desk lah. So untuk ketinggian ni saya ambil 85 cm daripada bawah pada bahagian bawah railing ni. So kita akan tanda pada ketinggian 85 cm. Sebelum ni 84.5, sekarang ni 85, beza tak banyak pun, tapi saja saya genapkan lah. Ni yang kita tanda tadi pada 85 cm, dan kedudukan railing ni berada di atas tempat yang kita tanda tadi. Dia kita gunakan timbang air untuk pastikan railing ni rata. Okey, bila dah dapat rata macam ni, baru kita tandakan kedudukan lubang. Untuk ni saya cuma akan pasangkan 4 saja wall plug. Untuk kita lekatkan railing pada dinding, kita gunakan wall plug plastik saja, tapi yang besar-besar sikit lah. Dan untuk wall plug ni saya beli dekat mesin DIY, dia ada 5, harga dalam RM2.80 macam tu, memang murah saja. Dan yang ni sama macam washer lah, ini memang datang bersama dengan railing. Ini saja yang kita perlukan untuk kita pasang railing. Dan lagi satu kelebihan kalau kita gunakan railing ni, kita boleh kurangkan jumlah lubang yang perlu kita tebuk. Kemudian kita pasangkan railing, tapi jangan terlampau ketat dulu. Kemudian kita pasangkan plate ni. Plate ni function dia sama macam washer. Dan memang datang sekali dengan railing. Kita pasang pada semua lubang. Kita cek lagi sekali gunakan penimbang air. Kalau semua okey, baru kita ketatkan ke semua skru. Okey, dah okey, kita akan ketatkan semua sekali. Okey, ni kabinet pertama yang akan kita sangkutkan kepada railing.
Dan plan saya yang asal saya nak buka semua sekali, nak tunjuk kepada tuan-tuan satu persatu cara nak pasang kabinet ni. Sebab kabinet ni masa kita beli dia dalam kotak, dan istilah yang digunakan adalah flat pack lah. Kotak dia tak tebal, lebih kurang macam ni je, saiz lebih kurang macam ni. So kita pasang jadilah kotak macam ni, macam kabinet. Tapi sebab saya tak boleh nak tunjuk kepada tuan-tuan, sebab dekat belakang ni kita dah paku. Kalau saya buka paku ni, dia akan pecah lah. So selepas ni kalau saya nak pindah rumah pun, saya akan angkat macam ni lah. Saya rasa tak ada masalah sangat lah kalau almari baju kita pun lagi besar pada kabinet ni. Dan cara untuk tuan-tuan nak pasang daripada dalam kotak, nak jadikan macam ni memang sangat-sangat mudah. Dalam setiap kotak memang dah ada menu, dia tunjuk step by step, siap dengan gambar rajah. Kalau tuan-tuan pernah beli barang IKEA, tuan-tuan pun tahulah. Dan hari tu masa saya pasang hari tu, anak saya yang tingkatan 2 boleh pasang, orang rumah saya pun boleh pasang. Sebab menu dia memang straight to the point, memang sangat mudah. Tuan-tuan nak pasang daripada kotak, nak jadikan macam ni, instruction semua ada, dan semua aksesori yang ada untuk bentuk kabinet ni memang ada dalam kotak. Dan memang tak pernah sekali pun saya beli tak cukup skru, memang tak ada, dia memang akan cukup-cukup saja. Jadi tuan-tuan jangan risau kalau tuan-tuan nak pasang kabinet ni, tuan-tuan beli saja, tuan-tuan follow setiap instruction yang ada dalam menu tu, tuan-tuan pun akan dapat pasang macam ni. Walaupun tuan-tuan tak pernah pasang kabinet, tak pernah buat DIY pun, insya-Allah tuan-tuan boleh follow, sebab memang straightforward saja untuk dapatkan hasil yang macam ni. Kita terbalikkan dulu sebab kita nak pasang kaki. Dan untuk yang ni, kaki cuma 2 saja pada bahagian hadapan. Untuk kaki ni kita tekan je masuk. Macam ni saja. Kemudian kita sangkutkan kabinet pada railing. Dan untuk nak pasang ni, kalau buat seorang pun tak ada masalah. Okey. Kemudian kita adjust, kita tinggikan sikit kaki ni. Sebab sebelum ni saya pasang rendah je. Ni semakin tinggi, kita naikkan sikit. Untuk yang ni kita rapatkan sampai ujung. Kemudian kita gunakan penimbang air. Kita tengok center ataupun tak. Kalau tak rata, kita akan adjust sikit kaki di bawah ni. Kabinet yang kedua ni special sikit sebab dia ada drawer. Dulu dekat sini tempat kita simpan sudu, pisau semua kat sini. Ini pun sama juga, kita akan pasangkan dulu kaki. Untuk kabinet yang kedua ni, kita adjust kaki di bawah sampailah kat sini sama tinggi. Untuk drawer ni ada soft close, kalau kita tutup laju pun dia akan slow je masuk, dia tak akan bunyilah kergang macam tu. Untuk kabinet yang pertama ni, kita orang beli sekali dengan wire basket ni. So kita beli wire basket sekali yang dia punya rail ni lah. So ni nak pasang mudah je. Ni dulu kita guna untuk simpan barang-barang yang ringan lah, tupperware semua dalam ni lah. Ni pintu untuk kabinet yang pertama. Dan disebabkan pintu kabinet ni lah, ramai yang kata barang IKEA ni mahal. Memang mahal sebab apa, bila kita masuk je IKEA, kita akan nampak yang dia buat showroom tu, yang pameran tu, itu dia gunakan semuanya pintu yang solid. Yang ni bukan solid, material macam MDF tapi waterproof. Dan ni lah pintu yang paling murah sekali. Dan bagi saya tak ada masalah kita beli pintu yang murah ni, dan warna pun warna putih. Kalaulah besok kita tengok macam warna putih ni dah boring ataupun dah kotor warna putih ni, tak ada masalah, kita ada banyak option. Sama ada kita nak cat pintu ni ataupun kita nak letak wallpaper. Dan tuan-tuan ada pilihan sama ada nak beli pintu yang mahal ataupun pintu yang murah macam ni. Dekat pintu memang dah ada lubang untuk kita pasangkan ensil. Dan untuk pasangkan ensil pun mudah saja, tuan-tuan letak je kat sini, tekan, bagi rapat, kemudian lipat yang ni. Dah settle, tak payah tool pun. Sebenarnya saya bukanlah nak promote barang IKEA ni, IKEA tak sponsor saya pun. Tapi saya cuma nak share dengan tuan-tuan macam mana cara untuk tuan-tuan nak jimat kalau nak pasang ataupun nak buat kabinet dapur dekat rumah. Tak payah belah-belah ribu, tak payah berpuluh-puluh ribu. Masa tuan-tuan beli ensil untuk pintu, tuan-tuan akan dapat bahagian ni dan juga yang ni. Yang ni kita kena skrukan dekat kabinet, gunakan screwdriver Phillips. So basic tool sajalah yang kita perlukan untuk pemasangan ni. Untuk nak pasang, kita buka dulu bahagian ni. Tolak bagi rapat. Kemudian kita lock. Yang bawah ni pun sama juga, tolak bagi rapat. Kemudian kita lock. Okey, dah siap satu pintu.
Kemudian dah boleh tutup selesai satu kabinet. Kalau tak rapat ni, tuan-tuan boleh adjust skru yang dekat sini. Ada dua ni, dua atas ataupun dua di bawah ni. Kita boleh adjust. Ini kita adjust kemudian lah. Tadi ada satu benda yang saya lupa pasang. Ni adalah lock untuk kita lock antara kabinet dengan railing ni. Supaya tak adalah kabinet yang akan bergerak kiri dan kanan. So kita akan pasangkan lock ni. Kemudian barulah kita pasangkan cover ni. Dan tujuan kita pasang cover ni supaya binatang tak boleh masuk dekat belakang ni. Dekat belakang ni ada lubang, takut nanti cicak boleh masuk dalam kita punya kabinet. So kita pasangkan cover ni. Cover ni pun datang sekali. Okey, kabinet yang terakhir, kabinet yang ketiga, dan yang inilah kabinet yang paling besar kalau nak bandingkan yang dengan lagi dua ni. Dan cerita pasal kabinet ni, kabinet ni dia ada 4 kaki dan tujuan kita orang beli 4 kaki sebab plannya dalam ni nak letak barang-barang yang lebih berat. Jadi kita pasangkan dengan 4 kaki. Dan untuk yang ni pun tuan-tuan ada option sama ada nak pasang 2 ataupun nak pasang 4. Jadi kalau nak lebih kukuh, nak letak barang yang berat, letaklah 4. So yang ni semua kita orang letak 2 dan yang ni kita letak 4. Dan cerita pasal kabinet ni, yang ni tak ada pintu sebab masa kita nak buat ni, QS yang buat kiraan dan juga tentukan kos projek ni, dia silap kira. Maklumlah QS yang dah pencen, dah lama tak kira. Dan sebenarnya cerita dia tak bubuh pintu sebab kalau kita pasang pintu, rumah lama tu kecil. Kalau pasang pintu tak boleh buka sebab dia akan sangkut dengan sinki. Jadi selepas ni rumah ni tak ada masalah dengan ruang. So lepas ni kita akan pergi IKEA untuk beli pintu untuk kabinet ni lah. Yang last sekali untuk tabletop. Panjang tabletop ni 1.8 meter dan harga tabletop ni cuma RM350 sebab yang ni bukan solid, yang ni jenis laminate. Tapi dia memang waterproof. Kalau kena air pun tak ada masalah, jangan risau. Dan ada lagi tabletop yang lebih murah yang pada yang ni, warna putih. Harga dia RM290. Okey, untuk pemasangan tabletop tadi mudah je. Kita letak tabletop kat atas, kemudian kita skrukan daripada bawah ni. Ni ada lagi saya belum skru. Ni ada lubang untuk skru, kita pasangkan skru. Dan sebelah depan ni saya dah pasangkan skru. Dan sini pun saya dah pasangkan skru. Cuma tinggal lagi 2 skru lah dekat belakang ni. Kemudian lagi satu pintu untuk bahagian bawah ni yang ada laci ni. Yang ni pun sama juga, sebenarnya pakai klip. Kita letak je. Okey, ketinggian ni pun agak selesa juga kalau saya buat kerja kat sini ataupun kalau saya nak buat produk review, saya boleh gunakan top ni. Dan tuan-tuan pun saya rasa tuan-tuan pun nak tahu berapa kos sebenarnya untuk buat keseluruhan kabinet ni. Dan tadi saya dah minta orang rumah saya sebenarnya bekas QS, kuantiti surveyor. Saya minta dia kira balik kalau kita orang pergi beli lagi 2 pintu dan juga rak dekat dalam ni. So kalau kita tambah pintu dan juga rak kat dalam ni, total kos semua sekali, kabinet, top, aksesori dan sebagainya adalah RM2,115. Dan panjang top ni cuma 1.8. Jadi kalau tuan-tuan ruang dapur tu lebih besar, tuan-tuan boleh beli 2 lah. Darablah dengan 2 akan jadi RM4,000 lebih. Dan dekat atas top ni juga tuan-tuan boleh tebuk untuk pasangkan sinki ataupun nak pasangkan stove. Boleh gunakan top yang sama. Dan kalau ada bajet yang lebih, tuan-tuan boleh beli yang top gunakan kayu solid. Tapi yang ni laminate. Tapi dia waterproof, jangan risau kalau kena air pun dia takkan rosak. Tapi apa yang saya buat kebiasaannya kalau ada air tumpah pun kita akan lap lah. Kita nak bagi dia tahan lama. Dan sebelum ni masa dekat rumah lama, dekat sini lah kita orang letak penapis air kuku dekat atas ni. Dan kadang-kadang bila anak saya yang kecil tu dia ambil sendiri air, memang ada air akan tumpah lah. Dan Alhamdulillah memang tak ada kesan, tak ada mengembung ataupun rosak, tak ada. Kena air pun tak ada masalah, memang waterproof. Dan untuk top ni ada lagi yang murah, harga RM290. Yang ni tadi RM350. Maksudnya kalau tuan-tuan nak jimatkan lagi kos, tuan-tuan boleh beli top yang lebih murah. Dan lagi satu, orang selalu cakap, bang saya tak boleh DIY dan saya tak ada tool, saya tak ada drill dan sebagainya. Okey, tuan-tuan pun tengok tadi, kos untuk buat ni cuma RM2,000 lebih. Dan saya rasa kalau tuan-tuan pergi tempah kabinet, mungkin harga dia RM3,000-4,000. Yang ni cuma RM2,000 lebih. Jadi lebihan duit yang ada tu tuan-tuan boleh gunakan untuk beli tool. Dan bila kita dah ada tool, kita boleh buat macam-macam lagi. Kalau next time kalau nak buat projek lain pula, tuan-tuan boleh gunakan tool yang sama. Sama ada nak beli drill yang cordless ataupun drill yang biasa, dua-duanya pun boleh guna. Dan kalau untuk drill yang biasa, yang corded pakai kabel, saya rasa harga di bawah RM100 pun dah ada dah. Jadi saya rasa tool bukanlah alasan. Kalau tuan-tuan betul nak buat, sebab kita tengok kalau kita buat gunakan kabinet ni,
kita dah save banyak. Jadi duit lebihan tu tuan-tuan boleh guna untuk beli tool, beli power tool. Dan lagi satu apa yang menariknya, dengan kabinet pasang siap ni kita boleh customize juga. Kalau tuan-tuan nak panjangkan lagi pun boleh, nak pendekkan lagi pun boleh, nak potong pun boleh. Untuk kabinet atas ni adalah salah satu kabinet yang tuan-tuan boleh pasangkan untuk atas, untuk gantung. Ini harga dia satu ni dalam RM249 saja, komplit termasuk pintu dan semua insert yang ada kat dalam ni. Tapi dulu kita orang beli yang ni bukan untuk pasang dekat dapur. Yang dapur yang lain saya belum bawa lagi, masih ada dekat rumah lama. Yang ni dulu kita orang gunakan untuk simpan makanan, nak simpan roti apa semua, kita orang gunakan yang ni, pasang dekat dengan meja makan. Kalau ada makanan yang tak habis, masih elok, kita letak dalam ni lah. Nak simpan roti, nak simpan biskut, semuanya dalam ni. Dan untuk kabinet dapur yang sebelum ni masih lagi dekat rumah lama, belum buka lagi. Itu pun sama juga. Itu lagi murah sebab saya cuma beli dia punya frame ni saja, dan pintu saya buat sendiri. Pintu saya beli papan rak dekat IKEA juga. Saya beli papan tu, saya potong, saya tebuk lubang, pasangkan encel. Yang tu lagi murah lah. Tapi yang tu banyak kerja sikit lah. Tapi nak paling mudah, tuan-tuan boleh beli yang ni, wall cabinet ni. Mungkin boleh beli tiga kali lebih sikit lah daripada kabinet bawah ni. Harga baru dalam 240 lebih. Okey tuan-tuan, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Dalam next video saya akan share lagi tentang projek-projek DIY yang simple untuk rumah ni. Dan saya pun nak kemaskan balik, nak ambil semua barang-barang tadi, nak letak balik kat sini, nak susun. Dan kalau ada masa nak pergi IKEA, nak dapatkan pintu dan juga rak untuk yang ni. So jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Kebun Indonesia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.